Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na wal muslimina bima 'allamtana وزدنا علوما نافعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وبعد. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaluddin dan seluruh jawatan kuasa tadbir Masjid Nurus Saadah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada pagi ini seperti biasa untuk kita menyambung perbincangan kitab yang barakah An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya bagi Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa ardah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 106, perbincangan di bawah tajuk apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam. Ini satu lanjutan daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini mengenai ilmu dan para ulama. Bagaimana Imam Al-Haddad rahimahullah menceritakan kepada kita tentang beberapa kategori orang alim. Walaupun orang alim, orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai kelebihan yang sangat tinggi di sisi Allah, tetapi di sana ada juga alim yang suka membelit, yang diumpamakan seperti syaitan. Di sana juga ada alim yang suka mencampur adukkan amalan mereka di antara ilmu dan juga kepentingan duniawi. Kemudian Imam Al-Haddad membicarakan tentang keutamaan ilmu batin, ilmu zahir untuk membetulkan syariat kita, dan juga ilmu batin untuk membersihkan rohani kita. Kemudian pada hari ini, lanjutan daripada apa yang telah diperincikan dengan panjang lebar di belakang, Imam Al-Haddad menceritakan apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam apabila berada dalam majlis atau perkumpulan orang-orang awam. Seorang alim itu harus berbicara mengenai perkara-perkara yang wajib dan haram. Bila bertemu dengan orang awam, orang yang bukan dari kalangan ulama, yang berkecimpung dengan ilmu agama, benda yang paling penting bagi seorang yang berilmu tu nak bercakap, cakap benda yang wajib, cakap benda yang haram. Sebab dua perkara ini merupakan perkara yang pokok dalam agama ni.
yang wajib untuk dilakukan dan yang haram untuk ditinggalkan. Dalam hadis Nabi SAW pun baginda sebut, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Dalam Al-Quran ada perintah-perintah daripada Allah, banyak perintah-perintah yang merupakan perkara yang wajib. Sebelum nak dibincangkan perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara seperti perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, lebih baik kita menceritakan perkara yang wajib yang dah sepakat ulama tentang kewajipannya. Contoh yang mudah tuan-tuan macam solat. Solat 5 waktu itu sepakat ulama. Solat 5 waktu itu hukumnya wajib. Fardu dan wajib. Jadi bila solat 5 waktu itu wajib, tidak diingkari oleh seorang ulama pun, sebab nas yang menyebut tentang kewajipannya disebut secara putus dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Perkara itu perlu diutamakan. Sebagai contoh, solat, menceritakan bagaimana nak sempurnakan solat itu, rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya. Belajar pula perkara-perkara yang membatalkannya. Sebelum kita nak bincangkan isu-isu khilafiyah sebagai contoh, cerita benda yang wajib dulu. Sama juga benda yang haram. Minum arak itu haram, berzina itu haram, makan riba itu haram. Perkara-perkara tu dah disebut secara jelas dengan nas yang qat'i, dengan nas yang putus di dalam Al-Quran. Tidak ada khilaf lagi di kalangan ulama. Sebut dulu perkara yang tu sebelum nak bincangkan perkara-perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Kita kena utamakan benda yang haram secara jelas dulu. Sebut yang wajib, sebut yang haram, cerita benda wajib, cerita benda haram. Kemudian barulah dia menggalak mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat. Orang solat 5 waktu pun belum buat lagi, belum istiqamah lagi. Kita nak cerita kat dia tentang solat tahajud. Nak buat apa? Kan? Kita nak cerita kat dia tentang solat duha. Tak payah solat duha lagi pun tak apa. Kan? Tak payah tahajud lagi pun tak apa. Utamakan yang wajib dulu. Khawatir nanti kalau dia buat benda tu dengan tanpa ilmu, tiba-tiba dia pulun bangkit tahajud, lepas tu dia lena, subuh lajak. Tak dia kerja juga. Kan? Pastikan dia istiqamah dengan solat 5 waktu dulu sebagai contoh. Kemudian barulah kita sebut tentang ibadat-ibadat yang sunat. Itu sebagai contoh. Sebelum nak suruh dia bersibuk dengan zikir-zikir yang tertentu, pastikan dia lepas ilmu fardu ain dulu sebagai contoh. Khawatir nanti dia bersibuk dengan zikir-zikir yang tertentu sampai dia tak belajar ilmu fardu ain. Dia tak tahu. Rukun solat pun tak lepas lagi sebagai contoh. Cerita yang wajib, cerita yang haram, kemudian baru digalakkan mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat. Kemudian mengingatkan tentang pahala atas kebaikan dan siksa atas kejahatan. Dan inilah perkara yang disebut dengan banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat kepada bulan yang kita berada padanya, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kita lihat Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi Muhammad SAW ni merupakan rahmat untuk sekalian alam, termasuklah haiwan, tumbuhan dan seluruh alam. Tapi kalau secara khusus yang ditaklifkan, yang diberati dengan hukum hakam, iaitulah manusia dan jin. Jadi manusia dan jin ni kalau kita melihat dari sudut pensyariatan, ada syariat yang Allah wajibkan untuk manusia dan jin laksanakannya. Sebenarnya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW tu merupakan
satu hadiah yang merupakan rahmat bagi kita. Hadiah yang mana kalau kita laksanakan ibadat itu, kita laksanakan arahan yang wajib itu, kita tinggalkan perkara-perkara yang haram itu, merupakan satu hadiah, merupakan satu rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh manusia dan jin. Sebut yang wajib, sebut yang haram, sebenarnya tuan-tuan itu merupakan satu penzahiran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila benda tu wajib, kita laksanakan, kita suruh orang buat, dalam kewajipan tu ada rahmat, kasih sayang Allah. Sebab Allah takkan suruh satu benda, melainkan benda tu pasti ada manfaatnya untuk kita. Sama juga Allah tidak akan haramkan satu perkara, melainkan perkara yang dia haramkan tu pasti ada mudaratnya untuk kita. Kita tahu atau tak tahu, hak tu saja. Arak haram ada mudaratnya untuk akal. Babi itu haram, ada mudaratnya. Zina itu haram, merosakkan keturunan. Semua benda yang Allah haramkan, pasti ada kemudaratannya. Jadi bila kita berhenti daripada melakukan benda yang haram, sebenarnya kita menerima satu rahmat yang dihadiahkan untuk kita. Sebab tu orang alim, dia kena utamakan sebut benda yang wajib, sebut benda yang haram, benda yang wajib untuk dilakukan, benda yang haram untuk ditinggalkan. Kemudian cerita tentang ibadat-ibadat yang sunat, galakkan. Cerita tentang pahala atas kebaikan, cerita tentang seksa atas kejahatan. Dalam Quran sebut tentang syurga dan segala kenikmatannya untuk memberi galakan melaksanakan kebaikan. Disebut juga tuan-tuan tentang azab neraka dan seksaannya yang amat pedih, supaya menjadi satu penghalang untuk kita melaksanakan kemaksiatan. Perbicaraan si alim itu harus terang dan mudah dipahami. Cerita gunakan bahasa yang mudah je lah, kan? Yang mudah orang faham. Terang dan mudah dipahami oleh orang ramai agar mereka mengerti dan tidak keliru. Jadi bila cerita tentang orang awam ni tuan-tuan, dia tak perlu gunakan istilah yang rumit-rumit. Istilah-istilah yang dipelajari dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu mustalah hadis. Benda-benda tu nak cerita, kalau kita cerita pada pelajar-pelajar dalam bidang ilmu tu tak apalah. Dan kalau kita cerita tentang orang-orang yang memang mengaji secara khusus tentang ilmu tu, tak apalah. Tapi untuk orang awam ni tak perlu pun cerita benda-benda tu. Tak perlu pun kita nak bahas tentang sanad hadis tu dengan segala istilahnya. Tak perlu pun, menyusahkan orang saja. Memeningkan kepala orang saja. Seperti mana seorang doktor perubatan tu, tak perlu pun cerita tentang istilah-istilah doktor yang pelik. Betul tak? Yang rumit-rumit. Dia panggil orang tu, dia cek lebih kurang, dia kata dia kata sakit ini bagi ubat. Sudahlah, selesai. Tak perlu pun cerita istilah-istilah yang menyebabkan orang pening kepala. Begitu juga orang alim tu. Tak perlu pun dia nak cerita tentang sanad hadis tu, tentang khilaf ulama dalam menghukum hadis tu. Dia keluarkan hukum, dia cerita, sudah, selesai masalah. Tak perlu nak dirumit-rumitkan. Sebab orang awam ni dia nak tahu benda tu boleh ke tak boleh. Itu saja. Dia nak lebih lanjut, dia sendiri akan lanjutkan pengajian dia secara khusus. Hendaklah ia jangan berhenti dari penerangannya, sehingga ada yang menyoal tentang sesuatu perkara dari ilmu itu. Kena terus terangkan. Benda yang tak jelas, kena jelaskan lagi. Mudahkan penjelasannya. Sampai ada yang bertanya tentang perkara itu. Sebab ia, orang alim tadi, mengetahui bahawa mereka itu, yakni orang awam, sangat memerlukan pelajaran-pelajaran serupa itu. Sedang membimbingi mereka dengan penerangan-penerangan yang panjang lebar. Pada hakikatnya, serupalah seperti menjawab kemusykilan-kemusykilan mereka sendiri. Tuan-tuan faham maksud Imam Al-Haddad ni, rahimahullah. Imam Al-Haddad suruh cerita gunakan bahasa yang mudah, yang terang. Tapi jangan berhenti selagi tak faham. Kita gunakan bahasa yang mudah. Tapi selagi dia tak faham, teruskan. Teruskan sampailah penerangan tu walaupun dia panjang lebar, sampailah kemusykilan mereka sendiri tu hilang.
Maknanya nak terangkan tu tengok kepada tahap kepahaman mereka yang mendengar itu. Kalau perlu kepada penerangan yang panjang lebar, dipersilakan, teruskan. Biasanya orang-orang awam itu sentiasa mengambil enteng tentang urusan agamanya. Mengambil mudah. Mengambil acuh tak acuh sahaja. Sama ada dalam ilmu pengetahuan maupun amalan. Ilmu satu hal lah. Kemudian nak beramal dengan ilmu tu perkara yang kedua. Ramai di kalangan orang awam ni, kata Imam Al-Haddad, mengambil mudah saja benda tu. Maka tiada seharusnya bagi para ulama berpeluk tubuh membiarkan mereka tanpa pelajaran dan pimpinan. Sebab tu orang yang ada ilmu, bila orang nak minta mengaji, lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan yang wajib dan yang haram, perkara yang berkaitan dengan fardu ain, tak dapat tidak dia kena terima benda tu. Dan kecuali kalau dia boleh tunjukkan orang lain, tak apalah saya tak boleh ngajak ni. Kamu pergi dekat dia. Dia ni boleh mengajak. Tapi kalau kata tak ada orang lain lah, di situ dia saja yang boleh, orang minta kat dia, kok mana pun dia kena jalankan tanggungjawab dia. Dan sama macam seorang doktor. Kalau kata orang tu mai untuk dirawat, dia boleh tak terima kalau di sana ada doktor yang lain. Dia kata kamu pergi kat situlah, pergi doktor tu. Dan kamu ni masalah mata ni, pergi jumpa pakar mata ya tu. Saya bidang ni saya kurang pakar. Sebagai contoh, kadang-kadang ada doktor begitu. Kita pergi klinik biasa, dia kata kamu masalah mata ni, pergi jumpa pakar mata. Dan dia beritahu tang ni. Tak apa. Tapi kalau contoh tak ada langsung, memang dialah orang yang paling reti bab tu. Kok mana pun dia kena jalankan tanggungjawab dia. Begitu juga orang alim, dia tidak boleh berpeluk tubuh membiarkan mereka tanpa pelajaran dan pimpinan. Kelak akan meratalah bala dan bencana sehingga menimpa semua orang. Bala dan bencana tuan-tuan, dia akan merata, akan tersebar bila kejahilan itu meluas. Kalau kita lihat sejarah yang Allah cerita dalam Al-Quran, Bani Israel. Bani Israel ni antara punca mereka rosak mula-mula ialah disebabkan kejahilan orang awam mereka. Kemudian ditambah pula dengan penyelewengan orang-orang berilmu dari kalangan mereka. Orang hak awam ni jahil. Lepas tu orang yang reti pula, orang yang mengaji pula, ahli kitab, yang faham kitab Taurat, Injil yang asal tu, mereka selewengkan pula isi Taurat dan Injil. Maka berlakulah apa yang berlaku terhadap Bani Israel. Yang awam bertambah jahil, yang ada ilmu tu dia selewengkan. Yang berilmu tu selewengkan Taurat tu sendiri. Maka penyelewengan itu pun ditelan bulat-bulat oleh mereka yang jahil tadi. Sebab apa? Dah tu hak ustaz tu buat. Ustaz tu fatwa begini, tok guru tu kata macam ni. Kalau tok guru sesat, anak murid lagi sesat. Begitulah umpamanya. Sebab tu kalau kata kejahilan itu tersebar, bala akan merata tuan-tuan. Disebabkan kejahilan lah, masyarakat tak boleh bezakan benda ni halal atau haram. Benda yang haram tu dia rasa biasa, ini tak ada masalah apa dia kata. Yang ni budaya saja. Bukan masalah budaya. Masalah benda tu haram. Percampuran lelaki perempuan. Sebagai contoh, hiburan yang melampau. Ini bagi dia, ini seni dia kata. Dia tak boleh nak beza antara seni yang namanya seni ataupun seni yang bercampur baur dengan benda yang haram. Bila merata bala, maka bencana akan menimpa semua orang. Bala ni tuan-tuan kalau dia datang, al-bala'u ya'um. Dia akan meratai semua orang. Dan kaedah kita ni nak menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajar dalam Al-Quran. Kita ni lebih-lebih lagi kita masih lagi diuji oleh Allah dengan pandemik COVID-19 ni. Kita kembali kepada agama selain kita berikhtiar dengan apa yang dinasihatkan oleh KKM tu. Kita kembali juga pada ajaran Al-Quran. Nak elakkan azab ni, yang pertama janji Allah, Allah tidak akan mengazab mereka ketika mana Nabi SAW bersama mereka.
wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau ada di kalangan mereka. Nabi Muhammad SAW dah wafat. Dan yang kedua bagaimana? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mana mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi cara kita ni cara yang kedua tuan-tuan. Baginda SAW dah wafat. Maka jaminan yang kedua untuk kita menolak azab Allah daripada meratai kita ialah dengan banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Sepatutnya lagi kita ni diuji dengan musibah, lagi kita diuji dengan bala, dengan wabak dan sebagainya, kita ni lagi banyak beristighfar. Waktu biasa pun memang disuruh beristighfar. Baginda sendiri beristighfar 100 kali sehari, lebih 70 kali sehari. Kalau waktu ditimpa dengan musibah ni, kita kena lebih banyak beristighfar lagi. Banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sebab jaminan Allah, Allah tidak akan mengazab mereka selagi mana mereka beristighfar. Bukannya lagi kita ni diuji, lagi kita berseronok dengan hiburan yang entah apa-apa tu. Dah ditegur pun masih berdegil lagi. Masih lagi nak menunjukkan keras kepala lagi. Khawatir bila bala tu menimpa, dia bukan kena pada satu puak saja. Dia kalau kena, semua kena. Hak kita ni sekali kena. Sebab tu, orang alim, dia tidak boleh berpeluk tubuh, tidak boleh membiarkan masyarakat tanpa pelajaran dan pimpinan. Kena terangkan sampai mereka faham yang ini halal, yang ini haram, yang ini wajib, mesti dibuat, yang ini haram, mesti ditinggal, supaya bala itu tidak meratai dan bencana tidak menimpa semua orang. Pada masa ini pula, kata Imam Al-Haddad lagi, kebanyakan orang ramai umumnya masih dikira orang awam. Kalau kita tengok majoriti orang Islam, orang awam. Masih kategori orang awam. Kerap apabila anda menyoal seorang awam hari ini, anda akan mendapatinya jahil, tidak mengerti tentang perkara-perkara yang wajib dan yang haram. Nak pula zaman-zaman kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang anak-anak yang tanya, rukun iman pun tak tahu lagi. Baca Fatihah pun tak lepas lagi. Ada sampai tahap begitu. Kalau tak kena gaya, mengucap pun tak berapa kena lagi. Sebab ramai di kalangan mereka tu jahil. Tak tahu yang mana wajib dan yang mana haram. Dan juga tentang urusan-urusan agama yang tidak harus dan tidak pantas. Jadi bagi mereka benda tu biasa. Kadang-kadang, seperti saya sebut tadi lah. Apatah lagi berkaitan dengan mahram. Kadang-kadang mereka tak tahu pun. Bila kita kata, ni pengalaman saya sendiri. Kita kata sepupu tu tak boleh bersalam dengan sepupu. Dia kata, betul ke Ustaz? Ini pengalaman saya sendiri ni. Pengalaman saya. Mengajak. Dia kata, betul ya Ustaz? Dalam kitab mana sebut Ustaz? Dia tanya pula kita. Dia macam, sebab bagi mereka, sebab mereka dah dididik begitu. Jadi sepupu tu dianggap seperti adik-beradik. Kalau dah kata adik-beradik. Tak salam sepupu, lelaki perempuan tu, macam pelik pula. Setengah Tok Wan mereka tu marah pula. Adik-beradik hang tu, salam. Jadi bila kita kata sepupu tu bukan mahram. Tak boleh kamu bersalam dengan dia. Kamu halal bernikah dengan dia. Ya ke Ustaz? Betul ke? Dia tanya tu macam menunjukkan kejahilan yang ketara. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh apa yang kita jumpa. Maka benda tu kita kena terangkan lah. Sepupu tu dia bukan mahram. Sepupu tu dia tak ada kena-mengena dengan kamu. Kamu anggap dia macam adik-beradik. Orang Kedah panggil semua adik-beradik. Sebenarnya aurat dia dengan kamu tu macam perempuan asing. Nak bersalam dengan dia tak boleh. Apatah lagi kamu nak duduk dalam keadaan seperti adik kandung kamu. Memang tak boleh. Jadi ada adat tu. Walaupun keluar daripada tok kamu, tok wan kamu. Tak apalah, dia dah dulu jahil. Jangan kamu pun turut jahil juga. Jangan biarkan kejahilan tu sampai 7 keturunan jahil. Kita dah tahu, kita kena betulkan benda tu. Kita kena terangkan yang ini halal, yang ini haram, yang ini wajib dan yang ini haram.
dan juga tentang urusan-urusan agama yang tidak harus dan tidak pantas. Tak pantas ni mana tak boleh buat lah. Seseorang masih menjahilinya, kalaupun ia tidak menjahili kesemuanya. Ia tetap jahil tentang sebahagian daripadanya. Kalau tak jahil semua pun, sebahagian daripada urusan agama tu dia jahil. Ini cerita benda yang asas-asas ni. Jika anda selidiki lagi tentang apa yang diketahuinya, kalau tanya betul-betul lagi, anda akan mendapati pengetahuannya dikutip kerana mendengar orang lain berkata atau berbincang. Hantau mana ni? Macam mana hantau yang sepupu ni boleh salam? Dengar tok saya kata, dengar tok wan saya kata. Kalau zaman dah ni lagi tuan-tuan. Zaman ni dengar dalam YouTube, tengok dalam internet. Entah ustaz mana dia petik, kaji-kaji balik, bukan ustaz rupanya. Dia tu cuma seorang yang mengaku dia peminat ilmu hadis sebagai contoh. Ataupun dia tu seorang artis yang baru berubah. Contoh kita sebut. Tiba-tiba dia berubah, baguslah. Tak ada masalah apa. Siapa pun kita bila kita berubah bagus. Tapi masalahnya bila dia berubah, orang anggap dia dah seperti dia tu ulama pula. Yang tu silapnya. Nampak tuan-tuan? Dia berubah, tak ada masalah apa. Satu benda yang bagus. Tapi bila dia berubah tu, dianggap bila dia berubah, automatik dia jadi alim. Dijadikan sumber rujukan hukum hakam. Yang tu tak kena tu. Dia berubah lah. Dia nak jadi alim ulama, kena melalui proses yang dilalui oleh alim ulama. Sama seperti seorang doktor, nak diiktiraf sebagai doktor tu, perlu melalui proses yang panjang. Bukannya asal kata, saya ni minat buat perubatan, baca buku perubatan, saya doktor. Tak diiktiraf sebagai doktor. Begitulah alim ulama tu. Adapun kita berubah, kita berhijrah, bagus, alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada yang berubah, dia anggap seolah-olah dia tahu hukum hakam tu hanya dengan membaca sahaja, mengutip sahaja daripada apa yang didengar, daripada perbincangan di media sosial, maka dianggap dia itu seperti para ulama. Jika anda hendak memutarbalikkannya menjadi jahil semula, niscaya yang demikian itu menjadi mudah sekali kerana pengetahuannya tidak berasas dan tidak teguh. Imam Al-Haddad rahimahullah nak cerita tuan-tuan, ilmu yang dikutip-kutip ni, dengar orang tu kata, dengar orang tu bincang, ikut dan je, ambil dalam Facebook, ikut dan dalam Google dan sebagainya, tanpa diselidik dari mana usul asalnya, benar ke tak benar, adakah perkara tu perkara yang memang disebut oleh para ulama muktabar. Ilmu yang macam ni, dia bukan berasas daripada asas yang kukuh. Kalau kita nak terbalikkan dia semula, kata Imam Al-Haddad, kita nak pusing dia balik, kita akan lihat, jahil rupanya dia ni. Rupanya dia ni tak betul-betul faham lagi. Nak ceritanya, ilmu tu mesti didapat daripada sumber yang betul. Mesti daripada guru yang muktabar, barulah ilmu itu diakui. Seperti mana seorang doktor tu, semata-mata kita ni baca buku perubatan. Kita duduk di library, kita baca buku perubatan. Kita baca semua habis. Lepas tu kita akui kita ni doktor. Orang tak iktiraf benda tu. Betul tak? Hang baca pilah buku tu semua habis sekalipun, kamu tidak akan diiktiraf sebagai doktor selagi mana kamu tidak belajar mengikut cara yang ditentukan oleh mereka. Sama juga. Semata-mata kamu baca, kamu duduk di maktabah, kamu belajar bahasa Arab, kamu belajar sendiri, kamu baca semua buku yang berkaitan dengan agama ni, perkara tu tak menjadikan kamu seorang alim. Melainkan kamu mesti melalui proses menjadi alim ulama mengikut yang ditentukan oleh para alim ulama sendiri. Sebab tu mereka yang begini, kata Imam Al-Haddad, kalau kita pusing balik, terzahir kejahilannya. Okey, selesai yang tu. Kemudian tugas seorang alim terhadap penuntutnya. Sayugianya bagi seorang alim, apabila didatangi seorang penuntut, diperiksanya terlebih dahulu. Bila seorang penuntut datang kepada dia, tengok keadaan penuntut tu bagaimana. Macam doktor kalau pesakit datang pada dia, tengok keadaan dia dulu.
Sebab setiap pesakit tu bukan sama ubat dia. Ada yang makan Panadol balik sudahlah kan. Ada yang kena tahan wad dan sebagainya. Tengok keadaan kan. Bukan sama. Bila orang mengadu saya pening kepala. Pening kepala tu kadang-kadang pening biasa je. Kadang-kadang pening sebab stres dengan urusan rumah tangga. Ada yang pening mungkin sebab dia migraine dan sebagainya. Kan? Pening kepala tu bukan mesti sama. Begitu juga keadaan seorang penuntut. Bila datang jumpa seorang tok guru ni, mai di pondok nak mengaji ke, jumpa tok guru ni, kena tengok keadaan dia terlebih dahulu. Jika penuntut itu mempunyai masa yang lapang, masa dia panjang, dia ni tak bekerja, sebagai contoh, sepenuh masa nak menuntut ilmu. Ataupun kalau kata yang bekerja ni dah pencen, tak ada apa. Dan berkeahlian pula untuk memahami ilmu pengetahuan. Dan dia ada kelayakan. Oh, tengok dia punya asas dia pun okey. Benda-benda fardu ain yang basic ini dia lepas semua. Maka hendaklah ia menyuruhnya, orang alim tadi, menyuruh penuntut tadi membaca kitab seberapa banyak. Sebab tengok dia ni waktu dia lapang. Tengok dia ni pun asas dia okey. Kita cuma beritahulah. Kan? Ambil buku tu, ambil kitab tu, baca. Kan? Baca dalam tu. Setengah-setengah tok guru ni, ada yang mai jumpa dia tu, dia suruh mengajak pula. Dia suruh tolong mengajak. Dia kata tolong mengajak kitab ni. Dia suruh mengajak lah. Kan? Tok guru tu mengajak kitab yang besar-besar sikit. Dia tengok yang ni. Han tolong mengajak kitab yang ni. Kitab kecil-kecil sikit. Kadang-kadang anak murid tu kata, saya tak pernah ngaji pun kitab ni. Tak apalah dia kata. Han dah reti tu. Dah reti nahu, reti sorof. Mana bahasa Arab tu reti. Han baca lah. Tok guru tu cakap macam tu. Bukan dia saya saja. Dia tak cakap kat semua orang tu. Dia cakap tu sebab dia tahu. Sebab dia tahu yang main ni dia punya asas dia dah kukuh. Kemahiran dia dah ada. Walaupun kitab yang dia suruh ajak tu kawan tak nak mengaji lagi. Tapi dia tahu kawan tu boleh mengajar kitab tu. Itu sebagai contoh. Dan sebab kalau kita nak mengaji semua buku, semua kitab, nak ngaji betul-betul bertalaki dengan tok guru, habis usia kita tak habis. Dan ada kitab yang mungkin perlu kita baca saja. Nak baca tu mesti cukup alatnya. Sebagai contoh. Jadi bila orang alim tengok, dia ni masa dia pun lapang. Dia tak sibuk. Dia ni bukan jenis orang yang kerja. Kalau kata dia ni kerja sampai 12 jam sehari, nak suruh baca jenuh. Kan? Tak terbaca kawan tu. Dan dia ada keahlian pula, maka suruh dia baca. Dan seberapa banyak yang boleh. Tetapi jika yang datang itu seorang awam, untuk mempelajari apa-apa yang perlu dari ilmu pengetahuan. Dan ni hak mai kedua ni pula memang orang awam. Tak tahu apa lagi. Maka hendaklah ia memimpinnya sendiri, mengajar dan memahamkannya betul-betul. Hendaklah ia meringkaskan pelajarannya kepada penuntut awam itu. Tengok kategori hak mai. Hak mai yang kedua ni pula memang asas pun tak betul lagi. Benda yang asas, rukun solat pun dia tak tahu lagi. Kalau yang tu, kalau kita suruh dia baca sendiri, dia baca pun tak pernah betul lagi. Yang tu kita kena pimpin dia, bimbing dia, ringkaskan, cerita dengan bahasa yang mudah-mudah, supaya dia faham. Betul-betul faham. Makanya tuan-tuan, orang yang main mengaji itu pun, dia banyak kategori juga. Kalau kata dia tu memang dah ada kebolehan, asas dia pun dah kukuh, tak perlulah kita buat dia macam budak-budak lagi. Betul tak? Tapi kalau kata dia tu, kalau contoh guru matematik kan, hak main jumpa dia tu, nombor pun tak kenal lagi, kena bimbing. Habis kenal nombor dulu. Tambah, tolak, darab, bahagi, kena cerita dulu. Dan tak kena pula kalau kata yang baru main tu, tak reti mengira lagi, tiba-tiba nak ajar dia matematik tambahan. Tak kena. Tapi kalau yang main tu memang kata orang yang dah mengaji sampai mengaji matematik tambahan, takkan kita nak pergi cerita benda yang budak sekolah rendah punya. Tak kena pula. Tengok dia dah ada kemampuan. Kita cuma beritahu saja, hang rujuk kitab ni, hang rujuk buku ni. Kan, hang tambah yang ni. Kadang-kadang suruh dia baca sendiri saja. Nak ceritanya, Imam Al-Haddad nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kita bercakap kepada setiap orang itu mengikut kemampuan akal dia. Mengikut kebolehan dia. Jangan orang tu dah mengaji dah, dia ni dah budak tingkatan 5, nak ambil SPM dah, kita nak pergi cerita yang tentang budak darjah 1, tak kena pula.
Kan? Kita cerita biar padan dengan dia. Kan? Sama juga, jangan budak sekolah rendah kita nak pergi cerita yang budak sekolah menengah punya. Nak pergi cerita matematik tambahan dekat budak sekolah rendah, tak kena juga. Kan? Biar keadaan setiap murid yang datang itu, kita mengajar mereka itu mengikut kemampuan dia. Kitab pun sama juga. Kalau kitab yang asas pun tak lepas lagi, jangan kita mengajak kitab yang besar-besar tu. Tak kena tu. Kan? Tapi kalau kata yang main tu memang dia punya asas dah kukuh, dia mengaji pun dah lama, sama juga. Takkan kita nak ulang benda yang memang dia dah mengaji tu. Kita kena pergi kepada benda yang lebih tinggi lagi. Begitulah seterusnya. Balik pada orang awam tadi, hendaklah ia merengkaskan pelajarannya kepada penuntut awam itu. Jangan sekali-kali memanjangkan membaca kitab kepada orang-orang awam. Baca pun sikit-sikit saja, tak boleh lama-lama, sehingga memberatkan mereka untuk memahaminya atau menghabiskan masanya untuk mendengar bacaan itu. Mereka tidak perlu belajar lama-lama kerana apa yang diperlukan oleh mereka dari ilmu pengetahuan itu amat terhad sekali. Maknanya tengok, kalau kata dia main tu benda apa yang dia betul-betul perlu untuk diri dia. Kalau kata dia main tu nak belajar solat, cerita rukun solat. Cerita syarat-syarat sah solat. Kemudian cerita pula perkara-perkara yang batalkan solat. Cukup. Yang tu dulu. Tak perlu nak cerita benda-benda yang lebih daripada itu. Cerita pula benda-benda yang tak perlu masuk tentang khilaf ulama'. Tak perlu. Bagi dia reti hak tu, okey cukup. Sebab apa? Sebab dia nak solat bagi betul dulu. Tapi kalau hak mai tu memang dia dah mahir semua benda tu, baru kita cerita. Nak tengok apa? Nak tengok khilaf para ulama'. Nak tengok perbahasan yang lebih luas lagi. Nak tengok dalil dan hujah dan sebagainya, barulah kita cerita mengikut apa yang diperlukan oleh para penuntut itu. Kesimpulan apa yang disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullah pagi ini tuan-tuan, iaitulah seorang alim itu dia tidak boleh berpeluk tubuh. Dia kena laksanakan tugas dia, menyebarkan ilmu. Apa yang dia tahu dia kena bagi tahu. Tapi nak bagi tahu tu pun dia kena ada cara dia juga. Dia kena tahu dengan siapa dia bercakap. Dia kena tahu anak murid dia ni kemampuannya bagaimana, supaya dia tidak membebankan orang di depan dia tu. Orang depan tu baru budak sekolah rendah, nak ajak benda yang sekolah menengah, tak kena. Ataupun sebaliknya, orang di depan dia tu dah sekolah menengah, nak cerita yang dari satu punya, tak kena juga. Barulah ilmu dia tu, apa yang dia ajarkan tu sesuai dan bertepatan dengan cara berfikir ataupun tahap pemikiran mereka yang berada di hadapannya. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi 2 minggu dari sekarang. Ya. Kalau dalam masalah untuk sebuah kemampuan alim ulama memang dia kena pasti tahap kemampuan dia lah. Yang ramai macam kuliah macam apa semua yang kurang ramai dia tahap kemampuan tahap kebolehan seorang dalam jadi mungkin kalau ramai itu dibagi cara umum lah. Kalau kata ramai itu cara umum lah. Sebab tu kalau contoh macam kuliah di masjid di surau ni, jarang kita nak jumpa ustaz mai dia ngajak usul fiqh. Jarang nak jumpa kan. Dia mai dia ngajak mustalah hadis yang tinggi-tinggi. Biasa kalau kata di masjid di surau macam ni. Jenis pengajaran umum macam ni. Tapi kalau kata hak mai tu memang jenis macam di pondok ke di mana-mana ke kan. Memang talaki betul-betul. Tok guru tu dia akan tengok tahap orang yang mai tu lah. Tahap orang yang mai tu bagaimana? Bergantung kepada kemampuan dia. Tapi kalau macam secara umum di masjid, di surau, biasanya dia ajar cara umum. Kalau tafsir secara umum. Benda yang boleh dipaham. Hak mai itu pun, dia kadang-kadang yang mai itu dia pun dah ada basic yang kuat. Orang dah contoh di masjid, di surau pun memang orang dah biasa mengaji dah. Takkan nak cerita benda yang asas-asas sangat.
Tapi kalau kata yang mai tu memang semua jenis baru nak berubah. Apa pun tak kerti lagi. Wuduk pun tak kerti lagi. Kena cerita tu dulu. Kena cerita yang paling asas tu dulu. Kan? Dia pun tak kenal lagi. Kan? Nak berwuduk pun, rukun wuduk pun tak tahu lagi. Kena cerita tu dulu. Kan? Kalau secara umum ni, makna kata pengajaran tu diberi secara umum lah. Kan? Cuma kalau hak mai tu secara khusus, mengaji secara seorang, dua orang, itu paling bagus. Kan? Hak tu memang akan dinilai mengikut kemampuan anak murid tu bagaimana. Kalau zaman saya mengaji dulu, kalau di Damsyik, kota Damsyik dulu, kalau macam guru-guru hak muda-muda ni, dia mengajak, contoh macam Syekh Rusdi Al-Qalam, itu kategori guru-guru muda lah, 40-an, 50-an. Guru tua dia macam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu kategori tok-tok guru tua lah. Kan? Mereka ni, mereka mengajak. Lepas tu, mereka sendiri akan mengaji dengan tok-tok guru tua ni. Macam Syekh Rusdi Al-Qalam tu, dia mengajar di masjid, anak murid dia ramai kan. Tapi dia akan ada waktu khusus. Dia mengaji dengan Syekh Kurem Roger sebagai contoh. Dia mengaji tak ramai, 2 orang, 3 orang. Kadang-kadang seorang mengaji di rumah Tok Syekh tu. Dan dia mengaji tu memang mengaji kitab besar-besar sungguh. Mengaji tafsir Zamakhsyari, hak yang berjilid-jilid besar-besar kan. Nak cerita walaupun mereka ni mengajar, tapi mereka tetap akan mengaji juga. Walaupun mereka ni dah mengajar di masjid, kalau sana masjid lah, sana surau ni dia tak boleh kata kita. Kalau di Damsyik sebagai contoh, dia semuanya masjid, cuma masjid jami' atau ghairu jami'. Nak jumpa surau ni payahlah, mereka tak ada istilah macam kita surau ni. Sama ada masjid jami' ataupun masjid ghairu jami', itu saja. Tapi kalau kata waktu lain, waktu lapang, mereka akan pergi rumah. Macam Syekh Rusdi Al-Qalam tu, dia akan pergi rumah Syekh Kurem Roger sebagai contoh. Dia akan mengaji kitab. Dia pergi seorang, 2 orang, dia tak ramai. Dia pergi tu memang mengaji kitab besar-besar. Menunjukkan mereka ni, walaupun mereka ni dah mengajar, orang awam, dah penuntut ilmu sendiri, mereka tetap ada waktu juga untuk mereka mengaji. Sebab itulah. Tok guru yang tua-tua ni kalau kata dia nak pergi masjid macam Syekh Buti sendiri, takkan dia nak ngajak kitab yang besar-besar kan? Kalau kata di masjid di surau, yang mai tu kadang ribuan orang. Dia walaupun kitab yang dia ngajak tu kitab hikam sebagai contoh, dia akan syarahkan dengan syarahan yang sesuai untuk dipahami oleh orang awam. Sebab tu di kalangan ulama tuan-tuan kita lihat ada ulama, contohnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kitab dia kitab Futuhat Makkiyah. Ulama sendiri fatwakan haram mengajar kitab yang untuk orang awam. Haram tu bukan sebab kitab tak betul. Sebab orang awam tak boleh faham kitab dia tu. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kitab dia kitab Futuhat Makkiyah. Kitab tasawuf label tinggi punya. Ulama sendiri fatwakan, Imam Ibn Hajar Al-Haytami sendiri fatwakan haram diajar kitab tu untuk orang awam. Di masjid pergi surau baca Futuhat Makkiyah, tak boleh. Haram. Sebab apa? Sebab dia membawa kemudaratan pada orang. Tapi di kalangan para ulama sendiri, kalau kita sembang, mereka cerita, mereka mengaji kitab tu. Tapi mereka mengaji tu lah. Mereka mengaji 2-3 orang, pergi jumpa. Sebab apa? Sebab label mereka tu boleh faham. Cuma untuk orang awam, tak boleh memberi mudarat benda tu. Kita nak ngajak orang main pedang. Dia tu baru nak belajar taekwondo sehari kan. Terus kita nak suruh dia pakai senjata tajam. Tak boleh. Jadi haram. Tapi kalau macam kamu, memang kamu dah mahir sebagai contoh. Kamu pegang pilah benda apa pun. Kamu pegang pilah pistol ke senapang, tak ada masalah apa. Hak ni budak ni apa benda tak reti lagi. Haram budak ni kita ajar dia main pistol sebagai contoh. Bukan salah benda tu. Bukan salah pisau tu, bukan salah pedang tu. Salah sebab kita mengajar mereka yang belum cukup kelayakan untuk bergelumang dengan benda tu. Itu sebagai contoh. Baik. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya main tadi pun tak ada Roblox. Tak ada langsung. Saya buat surat sebab apa Syekh Hasan yang itu apa? Kata Ustaz Tanazi tu buat surat. Jadi saya buat surat
kat balai Kuala Ketir tu. Depa ajak lah kan. Depa ajak apa nama, ialah surat tu dia mesti ada cop OCS lah kan, ketua balai. Lepas tu dia ajak lah apa nama, buat terus satu kedah dia kata. Jadi saya punya surat ni tuan-tuan, saya boleh pusing satu kedah. Bagi lesen satu kedah. Tapi Roblox tak ada kan. Maksudnya tak ada Roblox. Cuma surat rentah negeri tu saya tak buat. Sebab hari tu mula-mula, contoh macam semalam, tadi patutnya saya di Sungai Tiram, di Pulau Pinang. Tapi hari tu mula-mula dia kata ditangguh. Tiba-tiba semalam pengurusi dia kata, Ustaz boleh main malam ni? Saya kata, saya tak buat lah surat rentah negeri. Sebab itu kata tak boleh. Dia kata yang terkini boleh pula. Kita nak pergi buat kali kedua tu malah dah. Tak dan. Kan? Jadi hak luar Kedah tu kita biar dulu lah. Kan, tangguh dulu. Rentah negeri dia surat lain pula. Lepas tu rentah negeri tu, hak saya pergi balai Kuala Ketir tu lah. Dia nak kena spesifik kan. Kita pergi tu hari apa, balik bila. Dia tak macam rentah daerah. Rentah daerah ni dia buat umum. Jadi start daripada awal PKPB kan, sampai 6 hari bulan 12 nanti, dia kata tulis saja. Tak boleh tulis masjid mana dia tak boleh tulis. Di sini ajak saya. Dia kata tulis ya Sungai Petani, Kulim, tulis dia kata tu. Tulis Kedah terus dia kata, senang. Kita pun tulis kan. Lepas tu guna je dia kata. Tapi kalau rentah negeri dia kena spesifik kan. Pi bila, balik bila. Jadi saya tak buat. Semalam pengurusi Masjid Sungai Tiram beritahu Ustaz boleh main. Saya kata saya tak buat. Dah kata tak boleh Pening, saya tak buat dah daripada awal kan. Nak pi pula balai polis malas dah. Malas pula. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Kira-kira 2 minggu dari sekarang. Wallahu a'lam bis-shawab wal marji'u ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi